kepercayaan bahawa Tuhan tidak wujud. Mereka tidak melihat bukti yang menunjukkan kewujudan Tuhan. Fenomena ini berlaku bukan sahaja di kalangan orang yang menentang kepercayaan agama tertentu, tetapi juga di kalangan orang yang secara amnya menentang kewujudan Tuhan atau entiti rohani. Tujuan perbincangan ini adalah untuk mengkaji implikasi sosial, budaya dan politik dari penolakan terhadap konsep kerohanian dan keagamaan dalam masyarakat kita. Dengan pertumbuhan globalisasi, kemajuan sains dan teknologi serta perubahan sosial yang pesat, fenomena ateism telah menjadi isu yang semakin mendapat perhatian. Menurut beberapa kajian, terdapat peningkatan jumlah individu yang menganggap diri mereka sebagai ateis atau tidak beragama di banyak negara, terutama di kalangan generasi muda. Statistik ini mencerminkan pengesaran budaya dan pandangan terhadap agama dalam masyarakat moden ini. Selain itu, munculnya ateism juga menimbulkan cabaran kepada norma-norma tradisional dan nilai-nilai keagamaan yang telah lama dipegang oleh masyarakat kita. Ini boleh membawa kepada konflik antara pandangan keagamaan dan sekularisme dalam berbagai bidang termasuk pendidikan, undang-undang dan etika. Oleh itu, adalah penting untuk menyiasat dengan teliti implikasi sosial, budaya dan politik fenomena ateism ini untuk membantu masyarakat memahami perubahan dalam landscape keagamaan dan mendorong perbincangan antara pelbagaian kepercayaan. Ateisme adalah pandangan atau kepercayaan yang menolak atau tidak percaya pada keberadaan Tuhan. Secara keseluruhan, terdapat beberapa prinsip asas ateisme. Pertamanya, penolakan terhadap kepercayaan pada Tuhan. Ateisme mengambil posisi yang menolak keyakinan akan adanya Tuhan. Ini bermaksud tidak ada pengakuan terhadap keberadaan agama-agama yang mempercayai adanya Tuhan. Selain itu, pemikiran rasional dan keadilan saintifik. Ateisme cenderung bergantung pada pemikiran rasional dan cara saintifik untuk menjelaskan fenomena alam dan keberadaan manusia. Ini bermaksud mereka mengandalkan bukti empiris, observasi, logikal dan penalaran untuk merumuskan pemahaman tentang dunia dan kehidupan. Bukan itu sahaja, skeptisisme terhadap kewujudan Tuhan. Ateisme biasanya didasarkan pada sikap skeptis terhadap tuntutan keberadaan Tuhan yang tidak didukung oleh bukti yang kuat. Akhir sekali, keterbukaan terhadap pengetahuan baru. Ateisme tidak mengikat diri pada dogma atau ajaran tertentu dan lebih bersifat terbuka terhadap pengetahuan baru yang mungkin bertentangan dengan keyakinan agama. Secara keseluruhan, ateisme merupakan pandangan yang menekankan pada ketergantungan pada pemikiran rasional dan keadilan saintifik, serta penolakan terhadap keyakinan akan adanya Tuhan. Ini mendorongkan individu untuk mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia dan prinsip moral berdasarkan pada penakul dan bukti yang diperoleh secara empiris. Saintism adalah pandangan yang menekankan kepercayaan pada metode ilmiah dan kekuatan pengetahuan empiris dalam pemahaman dunia. Meskipun terkadang dikritik kerana mengabaikan aspek-aspek kehidupan yang tidak dapat diukur secara ilmiah, saintism memiliki sejumlah kepentingan yang tidak dapat diabaikan dalam masyarakat moden. Pertama-tama, kepentingan utama saintism adalah kemampuannya untuk menyediakan kerangka kerja yang jelas dan objektif untuk memahami dunia. Dengan memanfaatkan metode ilmiah, saintism memungkinkan kita untuk menyelidiki fenomena alam, mengembangkan teori-teori yang didukung oleh bukti empiris, dan membuat predikasi yang dapat diuji. Hal ini penting dalam memahami proses-proses alam,
kesihatan, teknologi dan bidang-bidang lainnya. Kedua, saintisme membantu dalam memerangi pengetahuan yang salah atau mitos yang tersebar luas dalam masyarakat. Dengan menekankan pada bukit empiris dan logika rasional, saintisme menantang klaim-klaim yang tidak didukung oleh bukit ilmiah yang kuat. Ini membantu masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Saintisme juga memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan publik yang berdasarkan bukit. Dengan menggunakan pendekatan ilmiah, para pembuat kebijakan dapat mengevaluasi efektivitas berbagai program dan kebijakan serta membuat keputusan yang didasarkan pada bukti empiris tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak. Secara keseluruhan, saintisme memainkan peran penting dalam membentuk cara kita memahami dunia dan mengatasi tantangan-tantangan kompleks dalam masyarakat moden. Meskipun tidak luput dari kritik, pendekatan ini tetap menjadi alat yang berharga dalam usaha manusia untuk menjelajah dan memahami alam semesta serta meningkatkan kualitas hidup. Agama memberikan penjelasan tentang makna kehidupan dan alam semesta dengan kepercayaan dalam kuasa yang lebih tinggi atau maklumat ketuhanan sering menjadi asas untuk pemahaman agama tentang kehidupan dan alam semesta. Banyak agama memberikan penjelasan tentang kewujudan dan dengan menekankan tema seperti pemenuhan rohani, arahan moral dan ciptaan ilahi. Sebagai contoh, agama Kristian mengatakan bahawa seseorang harus patuh kepada seseorang harus melayani Tuhan adalah tujuan hidup. Manakala agama Islam mengatakan bahawa seseorang harus patuh kepada kehendak Allah. Dan agama Hindu menekankan idea dharma atau tanggungjawab. Agama memberikan keselesahan dan bimbingan serta rangka kerja untuk memahami kerumitan alam semesta. Ia sering menceritakan kisah penciptaan, menerangkan bagaimana alam semesta dan tempat di mana manusia berada. Walau bagaimanapun, ateis percaya bahawa agama boleh menyebabkan dogmatisme, sikap tidak bertoleransi dan konflik. Oleh itu, ateis menekankan pentingnya berfikir dengan teliti dan membuat kesimpulan, dan mereka sering menyokong penjelasan saintifik tentang cara alam semesta dicipta. Ateisme dapat mempengaruhi etika dan moral dengan pengaruhi pemikiran rasional. Ateis sentiasa memikir perkara secara logikal dan fokus tentang kesan bagi sesuatu perbuatan. Sebagai contoh, konsep utilitarianisme. Selain itu, ateis mempengaruhi etika dan moral dengan nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan menekan martabat manusia supaya seseorang akan sentiasa dihargai. Perbezaan nilai moral ateisme dengan nilai moral agama ialah sifat relatif dengan sifat absolut dalam moralitas. Ateis memandang moral secara anja dan sentiasa berubah berdasarkan konteks sosial, budaya dan historis. Bagi nilai moral agama, moralitas telah ditetapkan oleh Tuhan secara mutlak dan semua umat perlu mengikutnya. Selain itu, ateis mempunyai sistem moral iaitu pemikiran rasional, manakala nilai moral agama mengikut wahyu ilahi. Agama menekankan kehendak Tuhan atau kebenaran agama. Di sisi lain, ateis menekankan pemikiran rasional dan logika dalam sistem moral mereka dan tidak mempercayai bagi kemunculan wahyu ilahi. Seterusnya, perbezaan sumber otoriti dan individu bagi nilai moral agama dan nilai moral ateisme. Dalam nilai moral agama, ajaran suci dianggap sebagai panduan moral yang mutlak. Bagi nilai moral ateisme, individu membentuk
Sumber otoriti moral sendiri mengikut pengalaman mereka. Atheism menyebabkan kesan positif kepada berbagai aspek seperti politik, undang-undang, pendidikan dan banyak lagi. Pertama, atheism boleh menyumbang kepada penolakan sekularisme dalam politik, memperjuangkan pemisahan agama daripada keputusan kerajaan. Walau bagaimanapun, di negara yang agama memainkan peranan penting dalam masyarakat, orang etis mungkin menghadapi diskriminasi atau marginalisasi, menyebab cabaran dalam wakil politik dan pembuatan dasar. Selain politik, etis juga boleh memberi impak positif dalam pembuatan undang-undang etis, mengalahkan perlindungan terhadap orang tanpa kepercayaan agama, sambil memastikan bahawa tiada ada kepercayaan agama tertentu yang diberi keistimewaan berbanding yang lain. Walau bagaimanapun, kontroversi mungkin timbul apabila dasar-dasar seperti hak reproduksi dan hak LGBTQ terlibat. Selain itu, atheism boleh menyumbang kepada kemajuan pendidik sains dengan mempromosikan pemikiran kritis, penalaran berdasarkan bukti dan skeptisisme. Atheism membolehkan saintis menyokong teori sains tanpa kebimbangan agama. Memandangkan atheism sering sehaluan dengan prinsip sains, atheism mengalahkan penerukan fenomena semula jadi melalui cara objektif seperti pemerhatian dan eksperimen. Walau bagaimanapun, atheism mungkin menghadapi tantangan dalam sistem pendidikan yang terlibat dengan prinsip agama, menyebabkan konflik dalam topik yang melibatkan penciptaan dan temuan kejelasan buatan. Kesimpulannya, atheism boleh memberi kesan positif yang besar kepada masyarakat, mempengaruhi politik, undang-undang, pendidikan dan bidang lain. Walau bagaimanapun, atheism mungkin menyumbang kepada pendidikan sains dan pembuatan dasar berdasarkan bukti. Atheism juga mungkin menghadapi tantangan atau kontroversi dalam masyarakat di mana agama memainkan peranan penting. Atheism mungkin dilihat sebagai serangan terhadap kepercayaan agama dan tradisi budaya, menyebabkan ketegangan sosial dan bahkan peperangan. Penting bagi etis untuk menyimbang kebebasan beragama sambil tidak melanggar prinsip-prinsip agama lain, kerana topik atheism masih merupakan cabaran yang sedang berlangsung di setiap bahagian dunia. Terdapat beberapa hujah balas menentang ateisme. Hujah menentang ateisme selalunya merangkumi aspek moral, kewujudan dan epistemologi. Pertama, beberapa penganut agama berpendapat bahawa kepercayaan kepada Tuhan adalah asas moral yang penting. Mereka berpendapat bahawa tanpa kepercayaan kepada entiti rohani, sumber nilai moral manusia menjadi tidak jelas dan boleh membawa kepada moral yang tidak stabil. Kenyataan ini menekankan bahawa agama memberikan panduan moral yang jelas dan mutlak. Hujah kedua menentang ateisme berkenaan dengan makna eksistensial. Sesetengah orang percaya bahawa kepercayaan kepada Tuhan memberikan makna dan tujuan sebenar dalam kehidupan. Mereka berpendapat bahawa hidup tanpa Tuhan mungkin terasa kosong dan tiada hala tuju. Hujah boleh menyatakan bahawa makna kehidupan boleh didapati melalui pencapaian peribadi, hubungan sosial dan sumbangan positif kepada masyarakat tanpa bergantung kepada entiti rohani. Tambahan pula, hujah menentang ateisme selalunya melibatkan epistemologi atau sumber pengetahuan. Penganut agama mungkin berpendapat bahawa kepercayaan kepada Tuhan adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang mutlak dan benar. Hujah boleh mengariskan bahawa terdapat pelbagai cara untuk mendapatkan pengetahuan termasuk sains, logik dan pengalaman manusia. Oleh itu, sains dan pemikiran net rasional dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang dunia tanpa bersandarkan kepada pengangan agama. Dengan meringkaskan hujah-hujah ini, perbincangan tentang ateisme mencerminkan kerumitan isu dan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang perspektif yang berbeza. Ini menekankan
keperluan untuk mendekati isu agama dengan sikap terbuka dan memahami kepelbagaian pandangan dalam masyarakat. Autisme memainkan peranan penting dalam masyarakat moden dengan merangsangkan pemikiran bebas, kritikal dan pluralistik. Kepentingannya terletak pada pembukaan wacana hak asasi manusia, sains dan moralitas tanpa terikat kepada ajaran agama tertentu. Dalam pembinaan kepercayaan peribadi, autisme mendorong pembentukan nilai dan etika tanpa bergantung kepada agama. Bagi masa depan, kita mungkin menyaksikan peningkatan dialog antara penganut agama dan artis, mencipta ruang untuk perbincangan mendalam dan toleran. Pentingnya adalah memastikan pendekatan hormat dan toleransi, memupuk masyarakat inklusif yang menghormati kepelbagaian pandangan tanpa mengorban perpaduan sosial.